Malaysia telah melalui pelbagai pengalaman sebelum diteguh dan kukuh untuk menjadi sebuah negara yang membangun dengan pesat. Penjajahan oleh kuasa asing suatu ketika dahulu merupakan suatu pengalaman yang semestinya tidak dapat dilupakan sampai bila-bila. Penjajahan di Malaysia dimulai dengan Portugis, Inggeris, Belanda, Jepun dan kembali semula kepada Inggeris. Laungan dan sorakan Merdeka! Merdeka! Pada tanggal 31 Ogos 1957 membuktikan dan menunjukkan betapa utuhnya perpaduan masyarakat dan juga negara pada ketika itu sehinggalah pada hari ini. Perpaduan juga boleh ditaklifkan sebagai suatu proses untuk menyatu padukan anggota masyarakat dan juga negara. Hari ini kita akan mengupas topik kepentingan perpaduan kepada negara bersama dengan Dr. Juna Liao yang merupakan pensyarah kanan di Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan. Saya dah kira dia semestinya tidak sabar untuk mengupas topik ini, untuk berkongsi dengan anda kepentingan perpaduan ini bukan saja kepada masyarakat, malah kepada negara. Dr. Juna, where are you? Jadi inilah dia Dr. Juna. Terima kasih Dr. Juna kerana sudi bersama kami dalam siaran Suara Wanita pada hari ini. Jadi sebelum kita teruskan Dr. Juna, mungkin boleh kongsikan sedikit latar belakang Dr. Juna bersama dengan penonton kita pada hari ini. Okey, terima kasih. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada TV Sarawak kerana menjemput saya untuk berkongsi tentang topik kepentingan perpaduan kepada masyarakat Malaysia. Dan hari ini kita akan cuba kupaskan supaya masyarakat Malaysia boleh mencerna apa yang kita kongsikan bersama. Jadi kalau kita lihat daripada dalam proses kita untuk mencapai kemerdekaan bukanlah satu proses yang mudah dan ia merupakan satu proses yang panjang, dan dalam kita mencapai matlamat tersebut, perpaduan merupakan satu alternatif ataupun langkah yang sangat penting dalam kalangan masyarakat, di mana kita memerlukan perpaduan dalam kalangan masyarakat kita untuk mencapai matlamat tersebut, ya Dr. Juna. Jadi selepas ini kita akan kongsikan, kita akan kupaskan topik ini dengan lebih mendalam, semuanya dalam Suara Wanita. Ya, kembali bersama saya Sharon Kezia dalam siaran Suara Wanita musim yang ketiga bersama dengan tetamu kita Dr. Juna Liao. Doktor, terima kasih atas perkongsian lebih awal tadi tentang perpaduan, boleh dikatakan sedikit sebanyaklah tentang apa itu maksud perpaduan ni Doktor. Jadi sebagai permulaan ya Doktor, kita faham bahawa menjadi seorang pensyarah itu memang tidak asing lagi lah, kajian-kajian seringkali dijalankan, seringkali dilakukan. Jadi mungkin doktor boleh kongsikan sedikit kajian-kajian berkenaan dengan perpaduan. Terima kasih saudari Sharon. Saya akan mengulas perkara berkaitan dengan penyelidikan tentang perpaduan di Malaysia. Kalau kita perhatikan, penyelidikan tentang perpaduan telah banyak dilakukan di negara luar. Begitu juga di Malaysia. Contohnya kita perhatikan yang dilakukan oleh penyelidik dari bidang ilmu seperti antropologi, sosiologi, sejarah dan juga hubungan etnik. Jadi antara yang dilakukan di Malaysia, contohnya kita perhatikan universiti-universiti tempatan, sama ada universiti swasta ataupun awam telah terlibat dalam penyelidikan tentang perpaduan ataupun unity. Jadi kita perhatikan di Malaysia, kita ada Kementerian Perpaduan Negara dan kita juga ada penyelidik di sana. Universiti seperti UKM di bawah Institut Kajian Etnik, mereka juga terlibat aktif dalam penyelidikan tentang perpaduan. Di UNIMAS, kerana saya bekerja di UNIMAS, merupakan penyelidik dan pensarah di UNIMAS, kita juga terlibat dalam penyelidikan tentang perpaduan dan juga penyelidikan tentang banyak aspek seperti juga
pendidikan, kesihatan, politik dan banyak lagi topik yang kita buat. Baru-baru ini saya dan seorang penyelidik telah melakukan penyelidikan berkaitan dengan sosial interaksi di Sarawak semasa pandemik COVID-19 ini. Jadi sungguh menarik kita perhatikan perpaduan sememangnya masih utuh. Walaupun ketika ini kita dilanda pandemik, kita perhatikan masyarakat masih melakukan aktiviti yang mereka suka walaupun dalam suasana yang baru, yang dikatakan new normal. Jadi kita perhatikan interaksi antara masyarakat telah berubah dari dulu face to face, biasanya face to face macam kita berdua sekarang ni, telah berubah kepada apa yang dipanggil sebagai interaksi secara digital. Jadi perpaduan di Sarawak memang telah ada, kerana dari segi sejarah kebanyakan masyarakat di Sarawak adalah masyarakat yang tinggal di kampung-kampung, di rumah panjang, dan oleh yang demikian mereka mempunyai sejarah, mempunyai tradisi bersatu padu, bekerjasama di antara satu sama lain. Jadi kita dapat lihat walaupun sekarang ini kita dalam era teknologi, tapi seperti yang telah dikongsikan oleh doktor bahawa perpaduan dalam kalangan masyarakat Sarawak khususnya masih lagi utuh dan masih lagi teguh. Itu adalah saya rasa that is the beauty of Sarawak. Kita dapat lihat walaupun kita hidup dalam kalangan rakyat dan masyarakat dalam perbilang kaum, agama dan budaya, tapi kita masih boleh bersatu padu untuk mencapai apa-apa saja matlamat yang telah ditetapkan oleh sesebuah negara tersebut. Jadi doktor mungkin boleh kongsikan sedikit dengan tetamu kita, dengan penonton kita pada hari ini, mengapa perpaduan itu sangat penting? Perpaduan itu sangat penting. Di mana-mana negara yang mempunyai pelbagai budaya, etnik, agama dan juga latar belakang sosial ekonomi yang berbeza, perpaduan itu sangat penting. Saya ambil contoh seperti Amerika Syarikat. Okey, baru-baru ini kita melihat kemunculan seorang wanita sebagai yang telah menjadi naib presiden Amerika Syarikat. Jadi menurut dia, yang menjadi kekuatan Amerika Syarikat adalah kepelbagaian. Dan perpaduan itu merupakan kekuatan kita. Jadi kalau kita perhatikan kata-kata Vice President US ini, kita perhatikan ini ada sesuai dengan Sarawak. Kerana saya perhatikan kekuatan Sarawak adalah dari segi perpaduan dalam kalangan masyarakat, dan juga saya perhatikan juga adalah kepelbagaian. Kerana berdasarkan statistik dari Jabatan Statistik, kita mempunyai lebih kurang 28 etnik di Sarawak. Jadi etnik ini adalah saling bekerjasama, bersatu padu, dan juga mereka saling bantu-membantu. Itulah lebih seperti yang doktor kongsikan. Memang 28 etnik ya doktor, bukan sedikit dah, memang banyak itu. Jadi kalau kita lihat doktor, pada tahun ini tema bulan kemerdekaan adalah sama dengan tema yang pada tahun lepas, iaitu masyarakat prihatin. Doktor boleh kongsikan kepada penonton, jelaskan kepada penonton tema masyarakat prihatin ini dengan keadaan COVID pada masa kini yang semakin meningkat. Kalau kita perhatikan, idea tentang keprihatinan ini sebenarnya telah ada. Misalnya dalam wawasan 2020 telah diterapkan masyarakat penyayang. Jadi kalau kita perhatikan dalam konteks pandemik yang kita mula rasa lebih kurang hampir 2 tahun, kita perhatikan menjadi prihatin itu adalah satu perkara yang penting, kerana prihatin ini mempengaruhi tindakan dan juga sikap kita. Misalnya kita perhatiin kepada individu di sekitar kita, keluarga kita, masyarakat, dan juga kita akan bekerjasama dengan kerajaan. Jadi konsep masyarakat prihatin yang digunakan sebagai tema Hari Kemerdekaan tahun ini adalah atas dasar Malaysia itu adalah terdiri daripada semua rakyat Malaysia. Jadi mereka perlu bekerjasama, sama ada dari kaki tangan kerajaan, kaki tangan swasta, dan juga individu, dan banyak lagi perlu bekerjasama kerana kita yang membentuk Malaysia. Kita perlu prihatin kerana kita perlu memastikan rakyat keluar daripada
isu-isu yang mencakupi masalah yang berkaitan dengan sosial, ekonomi akibat pandemik ini. Jadi prihatin dengan Malaysia, prihatin ini adalah satu, kita boleh katakan itu satu tema yang membawa kita memupuk dan juga menyuburkan keprihatinan kita, bukan sahaja sesama manusia, juga terhadap alam sekitar kita dan juga terhadap binatang. Pada pendapat doktor, apakah langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk meningkatkan, untuk memupuk semangat perpaduan ini dalam kalangan masyarakat? Untuk memupuk semangat perpaduan dalam masyarakat memerlukan kerjasama pada semua peringkat, individu, keluarga, masyarakat dan juga negara. Jadi kalau kita perhatikan pada peringkat individu, individu perlu berusaha mempelajari budaya dan juga bahasa orang lain. Bila kita belajar, kita akan faham dan membantu kita bagaimana kita harus bergaul, bereaksi, berinteraksi dengan orang lain. Contohnya, kalau saudara, kalau kita perhatikan Sharon sendiri, pasti fasih berbahasa selain daripada bahasa Inggeris, bahasa Melayu. Sharon pandai berbahasa lain kan? Jadi ini adalah satu cara kita mengenali budaya ataupun etnik lain kalau kita belajar bahasa mereka. Contohnya kita biasa di Sarawak ini, setiap individu di Sarawak itu dia menguasai sekurang-kurangnya 3 bahasa. Betul, saya setuju doktor. 3 bahasa. Macam saya menguasai bahasa Inggeris, bahasa Melayu, Melayu Sarawak, bahasa Iban, bahasa Kayan, bahasa Kenyah dan sedikit Bidayuh dan juga bahasa Penan. Jadi ini membantu bila kita cuba berkomunikasi dengan mereka, apa-apa aktiviti yang kita buat bersama mereka, mereka akan berasa the sense of belonging. Betul. Dan saya nak tambah sedikit dekat sini bahawa apabila kita mempelajari bahasa kaum yang lain tu, ia sedikit sebanyak boleh mengurangkan rasa tidak puas hati ataupun mungkin mengurangkan perselisihan faham itu. Kerana apa yang kita cuba sampaikan mungkin pada penerimaan dia adalah berbeza. Sekiranya apabila kita tidak mempunyai persefahaman dalam sesuatu bahasa. Selepas ni kita akan tahu peranan setiap masyarakat dalam memupuk semangat perpaduan dalam kalangan anak-anak muda generasi akan datang, semuanya dalam Suara Wanita. Terima kasih kerana terus kekal setia bersama saya, Sharon Kezia dan juga Dr. Juna hanya dalam siaran Suara Wanita. Jadi kepada anda yang baru bersama kami pada hari ini, topik yang akan kita kupaskan pada pagi ini adalah kepentingan perpaduan kepada negara. Seperti yang telah dikongsikan oleh doktor, antara langkah untuk memupuk perpaduan dalam kalangan masyarakat adalah mempelajari bahasa daripada setiap kaum ataupun kita mendalami, mengetahui budaya-budaya kaum-kaum yang lain untuk meningkatkan ilmu kita tentang sesuatu kaum itu, tentang sesuatu bangsa tersebut. Jadi doktor, mungkin pendapat doktor peranan setiap masyarakat dalam memupuk perpaduan dalam kalangan anak-anak muda. Seperti kita tahu, apa yang saya percaya doktor, bahawa the upbringing dalam keluarga itu adalah sangat penting untuk kita melahirkan satu generasi yang mempunyai semangat perpaduan yang tinggi. Untuk memupuk perpaduan ini memerlukan kerjasama pada semua peringkat seperti yang saya terangkan jelas tadi, pada peringkat individu, pada peringkat keluarga, komuniti dan juga pada peringkat negara. Jadi dalam konteks keluarga, contohnya ibu bapa memain peranan, sama ada ibu bapa dari komuniti Iban, Bidayuh, Melayu, orang Ulu dan masyarakat yang lain lagi. Jadi setiap keluarga cuba berusaha menerangkan kepada anak-anak mereka tentang budaya, agama, etnik lain supaya anak mereka akan terbuka, memahami dan mempunyai pengetahuan tentang etnik lain dan juga amalan-amalan masyarakat lain. Jadi apabila kita
ibu bapa mengajak anak-anak, ini adalah satu cara yang cukup penting kerana peranan ibu bapa itu sangat penting. Di peringkat komuniti kita perhatikan setiap komuniti boleh belajar, mengerti, memahami erti perpaduan dengan cara bekerjasama. Mereka boleh terlibat dalam aktiviti yang menyumbang kepada kebaikan bersama seperti gotong royong untuk membersihkan kampung, membersihkan sekolah, dan mungkin juga mereka terlibat dalam kegiatan sukan dan juga kebudayaan. Jadi pada peringkat negara, paling penting kita perhati itu sistem pendidikan kita untuk memupuk perpaduan. Jadi setiap pendidikan di negara kita itu sama ada pendidikan yang berasaskan yang ada sekolah Tamil, sekolah Cina, Melayu, bahasa Inggeris dan juga sekolah yang dipanggil sekolah kebangsaan. Jika perhatikan, pendidikan memainkan peranan penting untuk membentuk sikap bekerjasama, bersikap sederhana dan juga berkolaborasi. Jadi kita perhati dalam sistem pendidikan sama ada pendidikan di peringkat sekolah tadika, sekolah rendah, sekolah menengah, universiti, kita perhatikan setiap pelajar diberi peluang untuk bekerjasama. Contohnya di universiti, setiap kursus yang kita ajar di universiti, dia ada elemen kerja berkumpulan. Jadi ini akan memupuk kerjasama dan juga faham memahami antara pelajar, dan mereka juga dapat memahami budaya pelajar yang lain bila mereka belajar secara berkumpulan. Betul tu, kalau kita lihat macam pengalaman saya sendiri kan doktor, apabila belajar di IPT memang kita akan diberikan tugasan berkumpulan. Jadi dalam tugasan kumpulan itu kita akan bercampur dengan rakan-rakan daripada pelbagai agama, daripada pelbagai latar belakang dan juga negeri. Seperti dulu, suatu ketika dulu masa saya belajar tu doktor, kami diarahkan dalam setiap kumpulan itu tak boleh ada negeri yang sama. Dia mesti terdiri daripada pelajar daripada negeri-negeri yang berbeza. Mungkin itu merupakan salah satu langkah dan cara untuk kami memupuk perpaduan, untuk mengenali satu dengan yang lain. Jadi kalau kita sebut tentang perpaduan ini kan doktor, kita boleh dikatakan bersyukur kerana kita dilahirkan di Malaysia, di mana kalau kita sebut tentang diskriminasi itu agak kurang. Mungkin masih ada berlaku di dalam negara kita, tapi saya boleh katakan di sini kurang jika dibandingkan dengan negara-negara luar. Kalau kita lihat di seluruh dunia, diskriminasi memang masih berlaku. Jadi apakah pendapat doktor? Apakah cara yang kita ataupun langkah yang boleh kita ambil untuk mengelakkan berlakunya diskriminasi dalam kalangan masyarakat kita di Malaysia? Terima kasih. Sebelum saya menjawab soalan yang Sharon tujukan, saya nak menjelaskan makna diskriminasi itu. Okey, boleh doktor. Diskriminasi bermakna peluang yang diberi kepada contohnya masyarakat majoriti tidak diberi kepada golongan minoriti, menyebabkan peluang-peluang yang dinikmati oleh golongan majoriti tidak dapat dinikmati oleh kumpulan minoriti. Contohnya diskriminasi terhadap OKU, orang kurang upaya, diskriminasi terhadap golongan wanita. Betul. Untuk mendapatkan pinjaman kewangan dari sistem kewangan kerana mereka merupakan contohnya suri rumah, katakan mereka tak ada pendapatan. Ini ada contoh diskriminasi. Ada bentuk moderasi yang dipanggil sebagai diskriminasi pada peringkat sistem. Dalam bahasa Inggeris dia dipanggil systematic discrimination. Jadi untuk mengatasi diskriminasi itu paling penting saya rasa adalah pendidikan. Jadi setiap individu ahli keluarga memainkan peranan penting supaya tidak mendiskriminasikan orang lain. Contohnya dalam sesama kawan, saya biasa mengajar pelajar-pelajar, jangan mendiskriminasikan kawan-kawan. Biarlah kalau nak main bersama, jangan ketepikan kawan yang mungkin yang kurang upaya ataupun mungkin tidak dapat bermain bola sepak, tapi anda ketepikan dia. So penting bagi individu keluarga supaya tidak mengamalkan diskriminasi. Betul. Tapi diskriminasi pada peringkat individu ini kalau kita perhatikan di mana-mana terdapat. Pada peringkat individu dia wujud, pada peringkat keluarga wujud, pada peringkat komuniti wujud. Tetapi lebih senang kalau kita berusaha pada peringkat individu supaya
tidak mengamalkan diskriminasi. Kerana kalau kita perhatikan diskriminasi yang berlaku di negara seperti pada satu masa dahulu di Amerika Serikat, wanita tidak dibenarkan mengundi. Itu. Jadi sekarang mereka boleh mengundi. Dan di Afrika Selatan diskriminasi golongan kulit putih terhadap golongan kulit hitam ini adalah merupakan satu perkara yang boleh membuka mata kita supaya perkara ini kita tidak lakukan di Malaysia, kerana implikasi jika diskriminasi dilakukan adalah sangat besar. Betul, kita dapat lihat sebenarnya kesan diskriminasi itu memang boleh menjejaskan bukan saja kesejahteraan, malah keselamatan negara juga. Sebenarnya doktor, memang saya percaya banyak lagi doktor ingin kongsikan bersama penonton di rumah, tetapi masa amat mencemburui kita. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Juna atas perkongsian doktor tentang kepentingan perpaduan kepada negara. Jadi sekarang kami harapkan paparan kita pada hari ini dapat memberi cetusan inspirasi kepada anda untuk memupuk semangat perpaduan ini. Seharusnya bermula daripada rumah. Kita kena mulakan dengan diri kita sendiri dahulu, kita kena mulakan dengan ahli keluarga kita dahulu sebelum kita menyebarkannya di luar. Jadi sehingga kita bertemu lagi, saya Sharon Kezia hanya dalam siaran Suara Wanita menginspirasikan duniamu. Bye-bye.